Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nazura binti Abdul Aziz. Nombor matrik saya 01 DEE 19F1064. Hari ini saya nak membuat video cara-cara untuk testing komponen, iaitu komponen kapasitor, induktor, resistor dengan transistor. Okey, sekarang ni cara-cara untuk mengukur resistor. Okey, sebenarnya ada dua resistor yang bernilai saya punya 330K ohm dengan 4.7K ohm. Jadi warna 330K ohm adalah oren kuning dengan emas, dan 4.7K ohm emas ni terbalik. Patutnya macam ni. Okey. Warna dia kuning, ungu, merah, emas. Jadi ini 4.7K. Okey, cara-cara untuk mengukur resistor, saya pakai digital multimeter. Okey. Mula-mula saya ukur nilai 4.7K. Ini probe merah dengan probe hitam. Okey. Saya setkan kepada 20K sebab 20K lagi besar daripada 4.7K. Jadi saya ukur kaki dia, dia punya nilai jadi 4.65K. Okey, jadi kurang sikit daripada nilai secara teori. Okey, sekarang ni saya nak ukur untuk 330K ohm. Jadi saya tukar range dia kepada 2M, sebab 2M lagi besar daripada 330K ohm. Jadi saya cuba. Saya dapat nilai tepat-tepat 330. Dia antara itulah 330 dengan 329. Dia antara dua tu. Nilai dia 329. Itu saja. Sekarang ni untuk transistor. Transistor ni dekat saya ada transistor jenis 2N3904. Sekarang kita nak tahu kaki dia sama ada emitter, base atau collector. Okey. Cara nak test pakai multimeter. Saya pakai darab 1K. Okey, mula-mula letakkan probe negatif kepada tengah-tengah ni. Saya andaikan yang tengah-tengah ni base, dan kiri kanan ni sama ada emitter atau collector. Okey, dalam jadual tertulis kalau collector ke base, okey, ataupun emitter ke base, bacaan dia mesti sama. Tapi kalau probe positif ni kepada kena dekat kaki base, lepas tu kita letakkan sama ada probe negatif ni sama ada di kaki emitter atau collector, bacaan dia tidak naik. Okey, bacaan dia kosong lah. Okey. Kalau yang kedua kita nak test pakai 10K. Kita pakai 10K, tapi sebenarnya kita kena buat zero adjustment. Okey. Okey. Dah kosong. Okey, kita try untuk 10K punya. Kita letakkan probe positif kepada kaki base dan probe negatif pada kaki emitter. Okey, jadi bacaan dia naik. Okey, so inilah kaki emitter. Kalau base, probe positif ke atas kaki base dan probe negatif ke kaki collector, bacaan dia tidak menaik. Okey, jadi ini adalah kaki emitter, tengah-tengah ni kaki base, dan akhir sekali kaki collector. Okey, kalau kita nak tahu pula kaki ni betul-betul collector atau emitter, kita try probe positif ke collector.
probe negatif ke emitter. Jadi bacaan dia menaik. Kalau kita balikkan, bacaan dia tidak menaik. Jadi kaki yang pertama adalah kaki emitter, yang tengah-tengah adalah kaki base, yang ketiga adalah kaki collector. Setelah itu kita boleh tahu dia jenis, daripada sini juga kita boleh tahu yang transistor jenis ini adalah transistor jenis NPN. Okey, untuk kapasitor pula, dekat saya ada 3 jenis. Mula-mula sekali kita ada kapasitor jenis 10 picofarad. Lepas tu kita ada 22 nanofarad. Lepas tu kita ada 1 nanofarad. Okey, dengan tiga-tiga ni kita nak tahu kapasitor tu boleh berfungsi dengan baik atau tidak. Kita boleh ambil multimeter. Kali ni saya guna multimeter analog untuk mengetahui sama ada kapasitor berfungsi dengan baik atau tidak. Okey, mula sekali kita set range bahagian tinggi sekali 10K. Okey, lepas tu saya ambil yang pertama sekali 22 nanofarad. Kita cuba kaki sambungkan dengan probe. Okey, pertama sekali saya akan pegangkan kaki ni dengan kaki ni. Jadi kita tengok. Okey, sekejap. Okey, kapasitor tak nampak kan. Okey, jadi saya sambungkan. Susah sikit. Okey, tengok kat sini boleh tahu. Okay. Slow jarum tu menaik. Maknanya kapasitor yang saya gunakan 22 nanofarad ni berfungsi dengan baik. Kita cuba untuk kapasitor yang bernilai 1 nano. Okey, kita try. Sekejap ya. Okey, ni kapasitor yang bernilai 1 nano. Saya letakkan kaki kat sini. Saya sambungkan dengan kaki sini. Okey, ni jarum lama-lama meningkat daripada kosong kepada daripada kosong. Tengok. Okey, dia meningkat. Maknanya kapasitor ni dalam keadaan baik. Dan untuk yang terakhir sekali, kita cuba untuk 10 picofarad. Okey. Nilai dia unsur naik juga. Jadi tapi sebelum kita nak tahu kapasitor ni berfungsi atau tidak, kita kena discharge sebenarnya. Tapi sebelum tadi saya dah discharge dengan shortkan kaki antara kaki. Jadi selepas short barulah kita test sama ada, kita nak tahu sama ada nilai dia kapasitor ni boleh berfungsi atau tidak. Okey, itu saja.